Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Rasafah binti Misnan daripada unit PAI 4, pelajar PDPP ambilan Jun 2021, IPG Campus Tawau. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk yang berkaitan dengan pentaksiran. Selalu kita dengar pentaksiran yang baru-baru ni kita biasa dengar pentaksiran bilik darjah. Maka hari ini suka untuk saya kupaskan satu pentaksiran yang saya kira baru pada saya, iaitu berkaitan dengan pentaksiran autentik. Pentaksiran autentik. Jadi ini adalah sebahagian dapatan saya melalui carian saya di dalam laman sesawang internet. Jadi apa itu pentaksiran autentik? Pentaksiran autentik adalah penilaian yang lebih kepada penggunaan amali terhadap sesuatu tugasan seperti yang dilakukan dalam keadaan sebenarnya. Itu menurut Bahash pada tahun 2007. Pentaksiran autentik lebih kepada penggunaan atau amali terhadap sesuatu tugasan yang menghampiri kepada tugasan yang dilakukan dalam keadaan sebenar. Dalam konteks bilik darjah, aplikasi pentaksiran autentik memerlukan murid melakukan sesuatu tugasan yang agak kompleks, tetapi bererti, berasaskan pengetahuan awal, pembelajaran semasa dan kemahiran yang relevan untuk menyelesaikan masalah sebenar yang berlaku. Itu adalah pembelajaran ataupun pentaksiran autentik. Okey, di sini kita bawakan perbandingan antara penilaian tradisional, pentaksiran tradisional dan penilaian autentik, pentaksiran autentik. Kita masuk kepada pentaksiran autentik dulu. Matlamat pentaksiran autentik ni dia berfokus kepada kefahaman. Yang pertama, membantu kemahiran seseorang pelajar supaya dapat membiasakan diri dalam dunia sebenar. Kemudian penilaian ini dijalankan semasa pengajaran dan dijalankan secara berterusan berdasarkan prestasi tingkah laku. Jadi pentaksiran ini berlaku semasa pengajaran, semasa PDP dilakukan dan dia berlangsung secara berterusan. Pelbagai kemahiran akan dinilai semasa pengajaran juga dilihat secara berterusan. Dalam penilaian autentik, ujian akan dijalankan secara kerap dalam pelbagai format. Okey, ini adalah penilaian autentik. Penilaian autentik dapat memberi nilai tambah dalam proses PDP dengan pelbagai cara, antaranya adalah kemahiran penilaian kendiri, kemahiran pemikiran reflektif, kemahiran metakognisi, kemahiran menyelesaikan masalah dalam proses belajar. Kita bawa murid ke dunia sebenar. Kita bawa murid dalam menyelesaikan masalah dalam dunia sebenar. Jadi kemahiran menyelesaikan masalah dalam proses belajar, bawa ke alam realistik, membina kefahaman baru, memupuk penerimaan kendiri, menghargai dan saling menghormati melalui pengalaman-pengalaman yang terbina antara murid dan kawan-kawan dia akan terhubunglah dan saling menghormati. Empowerment dengan memberi keupayaan memilih, penambahan arahan, disiplin tanpa tekanan. Murid akan disiplin tanpa tekanan, seronok belajar dengan pengalaman sendiri. Disiplin kawalan tugas dan disiplin kawalan kumpulan, pendekatan yang lebih berpusatkan kepada pelajar, student-centered, konstektual, kontraktivis, akses kendiri dan misteri, dan menambah baik pelaksanaan kurikulum. Itu adalah pentaksiran ataupun penilaian penilaian secara yang kita sebut sebagai penilaian autentik. Kita masuk kepada penilaian tradisional. Apa beza autentik dengan tradisional? Tradisional dia lazimnya menguji IQ. Kalau tradisional lazimnya menguji IQ yang belum menggambarkan kecerdasan sebenar. Sebab kecerdasan pada murid sebenarnya ada banyak dan pelbagai. Jadi kalau penilaian tradisional dia hanya meraihkan dan hanya mengukur tahap penguasaan IQ murid. Jadi dia tak menggambarkan keseluruhan kecerdasan murid. Kemudian hanya berfokus kepada grade, macam kita kata tadi, luaran kepada grade.
merupakan proses penilaian yang dijalankan selepas pengajaran. Kalau tengok yang tradisi punya, penilaian ini kebanyakan dia dilakukan selepas proses pengajaran. Kemahiran yang terhad hanya akan dinilai selepas pengajaran. Bila selepas pengajaran, kita tak nampak nilai-nilai sepanjang tempoh itulah. Itulah perbezaan dia ataupun perbezaan dan kelebihan penilaian autentik berbanding penilaian tradisional, yang mana autentik lebih bersifat holistik. Okey, sekarang kita masuk kepada kepentingan pentaksiran autentik dan pentaksiran performance based. Okey, menghendaki pelajar menggunakan pengetahuan dengan bermakna. Aplikasi terus apa yang murid ada diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Menghendaki pelajar mahir menggunakan pelbagai kemahiran, contohnya penulisan, penyelidikan, perdebatan, kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir secara kritis. Memberi pelajar untuk memperbaiki dan beri ruang pelajar memperbaiki dan melakukan penambahbaikan. Jadi bila dia buat ataupun dilalui sendiri melalui pengalaman hidup dia, melalui pengalaman dalam pembelajaran itu sendiri, student centered, dia sendiri yang lakukan dalam dunia sebenar. Jadi di situ dia belajar dan memperbaiki ataupun melakukan sebarang penambahbaikan melalui pemikiran kritis dari masa ke semasa, dalam memperoleh kejayaan pada masa akan datang. Merangsang pelajar menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan, kemampuan yang ada di dalam dunia sebenar. Secara kesimpulannya, saya suka pada kata-kata yang dikeluarkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995 yang berpendapat menyokong pendapat ini dengan mengatakan hanya 4% sahaja kaitan kejayaan dalam peperiksaan dengan prestasi seseorang di tempat kerja. Beliau merumuskan bahawa kurang hubung kaitnya antara IQ dengan kejayaan seseorang dalam kehidupan. Oleh itu, penilaian seharusnya direka supaya lebih adil bagi menilai pelbagai kecerdasan yang dimiliki oleh setiap pelajar. Ujian berdasarkan kriteria kecerdasan tidak menghadkan kepada ujian bertulis tetapi memberi peluang mengaplikasikan kemahiran tertentu. Jadi kemahiran autentik telah berubah daripada segi pendekatannya, strategi, kaedah dan teknik mengajar, seterusnya strategi penilaian. Ia lebih memberi makna, menyeronokkan, mampu mengembangkan potensi pelajar ke tahap optimum. Ya, jadi dia lebih membawa kita kepada pembelajaran bermakna. Suka juga untuk saya kongsikan satu peta yang saya dapat berkaitan dengan pentaksiran autentik. Ni. Penilaian yang dilakukan berdasarkan tugasan dalam situasi sebenar yang dapat mempamer pengetahuan dan kemahiran bermakna. Okay, antara ciri-ciri pentaksiran autentik secara berterusan, galakan kolaboratif, aplikasi dan hasil asli, laksanakan tugasan, relevan dengan kehidupan sebenar, berfokus kepada murid, evidence secara langsung. Evidence secara langsung ni maksudnya macam bila kita buat uji kaji ataupun kita belajar dan kaitkan dengan kehidupan sebenar, dia punya evidence tu bukti, bahan bukti secara langsung kita dapat hasil pembelajaran secara langsung sebab dia adalah pentaksiran yang dilakukan semasa pembelajaran. Jadi kita punya evidence secara langsung. Ini ciri pentaksiran tradisional, kita sebutkan sikit. Tamat dalam masa yang ditetapkan secara individu, mengingat dan mengenal pasti pilihan jawapan, simulasi terkawal, berfokuskan guru, evidence tidak secara langsung. Itu perbezaan autentik dengan tradisional tadi kita sebut. Dalam pentaksiran autentik, jenis-jenis pentaksirannya kita boleh guna pentaksiran atas talian dengan proses mengukur sesuatu aspek berdasarkan maklumat dan tujuan yang telah ditetapkan oleh komputer dan rangkaian internet. Yang kedua, penilaian daripada rakan sebaya. Murid menilai hasil kerja rakan secara individu dan kumpulan berdasarkan kriteria rubrik atau senarai semak yang dilakukan. Penilaian sendiri, murid menilai diri sendiri, kemajuan pembelajaran mereka berdasarkan matlamat dan standard yang perlu dicapai, pentaksiran portfolio, berdasarkan koleksi tugasan, hasil kerja murid dari aspek portfolio,
produk, proses dan penilaian, pentaksiran prestasi berdasarkan segala tugasan dalam situasi sebenar. Contohnya, projek, persembahan, pemerhatian, produk, praktikal dan sebagainya. Dari sudut rubrik pula, kita tengok panduan skor nilai prestasi murid berdasarkan kriteria deskriptor dalam setiap kriteria perincikan petunjuk prestasi murid perlu dicapai bagi setiap tahap untuk kriteria berkenaan. Itu dari sudut rubrik. Okey, dari sudut prinsip asas pentaksiran autentik, pelbagai interpretasi, tanggapan dan tafsiran, guna kerja murid yang dikumpul secara sentiasa, berterusan. Pendekatan langsung menilai projek dan proses cipta projek akhir. Kemukakan jawapan bukan pilihan senarai jawapan. Galakan kebat. Prinsip asas digalakan kebat seiring dengan pengajaran dalam bilik darjah. Pentaksiran berlaku seiring dengan pengajaran dalam bilik darjah. Kriteria jelas untuk pemahaman murid. Murid belajar nilai hasil kerja sendiri. Itu sangat mahal. Murid menilai hasil kerja sendiri. Itu antara prinsip asas pentaksiran autentik. Saya kira itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan pentaksiran autentik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.